Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang penuh barakah ini. Allah pilih kita untuk terus duduk di dalam suasana ketaatan. Apabila kita kaitkan dengan ibadah, ketaatan, ianya adalah anugerah Allah yang sangat besar dan pilihan Allah. Arti kata lain, ini satu perkara yang tidak dapat pada sebarang orang. Kalau dunia ni, istilah dunia walaupun tak semua orang boleh dapat. Tapi dunia ni Allah tak syarat orang-orang terpilih, tidak. Orang yang berusaha sungguh-sungguh, dia buat sungguh-sungguh dapat. Tapi kalau bab iman ni, usahalah sungguh-sungguh macam mana pun. Tapi kalau Allah SWT tidak memilih dia, yahdillahu linurihi may yasha. Allah memimpin hidayah dan petunjuk pada siapa yang aku kehendaki. Maka dia tidak akan terpilih. Bagaimana kalau kita lihat sirah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan empat saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil sehingga menjadi sebagai guidance, penjaga yang mana ketika ada sepanjang adanya empat saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada siapa pun boleh kacau Nabi SAW. Ibarat Kementerian Dalam Negeri, tak ada siapa boleh kacau. Walaupun waktu itu mereka nak sangat buat sesuatu atas Nabi SAW, sehinggakan tahap pun nak bunuh Nabi. Sehinggakan Allah SWT takdirkan kematian empat saudara Nabi. Maka ketika itulah kita tahu perancangan orang kafir Quraisy nak buat apa. Dengan hasutan iblis lah, dia nak bunuh Nabi SAW. Kalau ikutkan kesungguhan, sudah pasti kesungguhan Pak Nabi SAW itu dengan cinta, rasa kasihnya, dengan protect Nabi, itu sudah terbukti. Tapi iman itu bukan warisan. Iman itu bukan perkara yang boleh di copy paste. Kita boleh peturunkan begitu saja. Ianya adalah satu anugerah. Kesungguhan satu bab, anugerah satu bab. Ada orang yang Allah anugerahkan. Bila Allah anugerahkan, maka datang kesungguhan. Baik. Maka jemaah sekalian, alhamdulillah, ini satu perkara yang mesti kita letakkan sebagai yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita tak nampak. Ianya ada satu perkara yang besar. Melibatkan agama. Ibadah ni, antara perkara yang kita nak membesarkan Allah SWT itu adalah kita membesarkan anugerah dia. Boleh datang solat jemaah tu anugerah.
berduduk majlis ilmu, apatah lagi dalam raudah. Majlis ilmu ni istilah diisbatkan kepada taman syurga. Dan masuk syurga itu mesti dengan rahmat Allah. Kalau taman syurga itu adalah di dalam syurga je mas sekalian. Taman. Kalau laman syurga luar lah. Kalau taman dah dalam. Jadi masuk syurga ni dia bukan dengan amalan kita semata-mata, walaupun dengan amalan itu nanti menjadi wasilah penghubung kepada untuk kita ke syurga. Wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah, maka dengan rahmat Allah ke syurga kita. Jadi nak dapat rahmat Allah itu dirahmati dengan Allah akan permudahkan dia beramal. Antara ciri-ciri seseorang itu dirahmati oleh Allah adalah dipermudahkan dia untuk taat. Dipilihlah. Sebagai contoh, dah boleh datang majlis ilmu, boleh datang untuk jemaah, boleh nampak besarnya anugerah akhirat itu. Itu pilihan Allah. Tapi ada satu amalan yang memang dah buat di dunia. Dia terus berada di dalam taman syurga. Itulah datang majlis ilmu. Satu-satunya amalan. Yang mana kalau kita buat, kalau kita berada padanya itu, kita sudah berada dalam suasana syurga. Tinggal lagi mata kasar kita tak nampak. Tapi hati kita telah merasainya, suasana itu. Itulah Raudhah min Riyadhil Jannah, majlis ilmu. Kalau zahir syariatnya, kita pergi tengok di Masjidin Nabawi. Berebut-rebut orang nak masuk. Sekarang ni dimaklumkan, siapa yang pergi pakai visa turis, setahun hanya sekali. Dah macam raya lah pula. Dia boleh masuk setahun sekali je. Masuk syurga. Raudhah. Berebut orang dah masuk sampai sekarang, masih dikekalkan aplikasi nusuk. Kalau dipikirkan semua ikutkan dah tak ada apa dah. Yang pasca COVID lah. Yang last lagi yang tak angkat lagi dia punya authority dia, Raudhah. Dia masih kekalkan pakai nusuk. Tengah daftar nak masuk. Bila fikir-fikir balik, kenapa dia, hal dulu tak macam itu kan. Dulu memang lumba lari. Dah halang gitu, dah buka dah, siap lah. Berlari kita. Sekarang tak boleh. Dia cek seorang-seorang, tunjuk handphone tasrih ada, tengok ada. Kalau dah pilih pun, ibu tak datang, tengok time tak kena, walaupun nama kita ada. Ini time kamu tak kena ni, dia suruh balik. Datang tahun depan je. Tahun depan terus. Nak cakap apa? Menangis tak berlagu kat situ. Kalau pergi umrah tu, kalau pertama kali pergi tu, rasa dia macam tak sah umrah. Walaupun bukan rukun umrah. Masa tak sah sebab apa? Syurga. Tapi Nabi kata, ada lagi Raudhah. Nabi jawab, bagi tahu kat sahabat. Sahabat pun terkejut, ada lagi ya Rasul? Ada. Itulah majlis zikrullah. Nampak tak? Nabi tahu kita ni nak sangat syurga. Berebut orang. Sebut syurga ni, ya Allah macam piranha. Campak, berebut orang tak. Tak kira dah kiri kanan. Benda-benda yang ada padanya itu, kaifiat berkaitan dengan syurga ni. Subhanallah. Masya Allah. Kalau Allah bukakan hijab tentang syurga di dunia ini, rasa dunia tak laku. Tak laku dunia ni masalah. Tapi kerana Allah hijabkan dia, hanya mata-mata orang beriman saja boleh nampak. Maka di situlah datang cabaran. Cabaran bagi orang yang nak meyakini akan tawaran Allah di dunia ini. Tawaran apa? Tawaran dunia? Tak, tawaran syurga. Ada harta, kita convert jadi pahala. Sebab apa? Syurga. Ada masa, kita convert jadi pahala. Istilah amalan-amalan ni, transaksi dia adalah pahala. Pahala tu rahmat lah. Rahmat berkat. Pada rahmat ada keberkatan. Itu sebagai Ramadan Al-Mubarak. Pahala belaka dalam bulan yang Allah Ta'ala buka habis ganjaran. Pahala. Jadi, bila dah masuk dalam suatu amalan yang dah terus diganjarkan syurga, sebab tu duduk dalam taman ilmu. Taman syurga, majlis ilmu. Tak ada amalan lain. Tak ada. Kalau beramal juga, tertolak. Sebab apa? Dia dah paling wajib lah. Ilmu tu paling tinggi. Walaupun pergi kadang-kadang sekejap, tak sekira 8 minit. Walaupun tak sekira 8 minit. 2 minit pun lah. Kalau Ustaz tu buat 2 minit pun, jadilah. Tak ada dah amalan lain. Jadi syukur. Dan kita kena sistemkan hidup kita. Kita kena aturkan tujuan hidup kita. Dan Allah bagikan kita akal yang waras, agar kita mampu berfikir dengan mengikut hukum. Hukum hakam yang telah Allah taklif ke atas kita, untuk mengatur hidup kita.
Yang mana hidup ini diatur berpandukan kepada destinasi akhir kita kat mana. Design stage kita tu mesti jelas. Kita ni nak ke mana design? Boleh dunia, tapi dunia ni nak ke mana? Ke dunia saja, habis. Sebab ni kita tempat transit. Kan je kita nak banner apa-apa kat sini. Transit. Kalau boleh buat pun, dia akan ditinggalkan anytime. Macam contoh kita pergi, mungkin pergi, kalau pergi mana-mana, pergi transit kan. Pergi umrah transit. Saya kena itu hari transit haji tahun lepas, 2 tahun lepas. 12 jam transit. 12 jam transit. Di Qatar ke mana tak? Airport yang paling canggih tu. Ada semua hotel canggih-canggih. Dalam semua best-best. Tapi fikiran kita pergi apa? Aku transit ke sini. Dan dia pun tak sayang pun duit dah. Orang yang berduit tak sayang duit dah. Sebab apa? Walaupun dia bayar mahal untuk tidur, katalah dalam 5 jam tidur. Walaupun dia bayar mahal, dia tak sayang untuk meninggalkan tempat yang mahal. Dia tak heran lah. Sebab ada tempat yang lagi mahal kat rumah dia. Jadi dunia ni macam itu. Jadi kita kena aturkan perancangannya, perjalanan kita itu. Kalau dalam pengajar hakikat kehidupan ni, saya bawakan perbahasan kepada projek lebuh raya ke syurga. Sebab gitu. Projek lebuh raya ke syurga. Sebab kena ada. ICRL. ICRL. Kalau singkatan projek lebuh raya ke syurga apa? Projek PL apa? Projek lebuh raya ke syurga. KS. PLKS. Dah siap ke belum? Masing-masing dah siap. Jangan tergantung mana kan. Macam ini. Dia nak ke syurga tu, kan jambatan. Dunia ni jambatan ke syurga. Jambatan tu kan jambatan. Kita panggil lebuh raya terus. Yang buat 2 lane pula. Allah, 2 lane. Nyempit kita. Elok-elok kita. Daripada sini 3 lane, 4 lane naik kat Ipoh tu. Jam teruk. 2 lane terus. Sampai bila dah dia nak besarkan 4 lane kan. Tapi dia dah buat dah belah yang Saat Benam tu. Dia nak divert ke sana. Buatlah 4 lane. 4 lane besar. Kiri kanan 4 lane. Canggih lagi buat 5 lane ke. 1 lane untuk emergency je. Emergency tu 1 lane dah. 2 layer. Maka perjalanan ini mesti diperhatikan. Orang yang bijak kata Nabi SAW itu adalah orang yang melihat hidup dia. Al-Qayyis, mandana nafsah, melihat diri dia. Persiapan amilah 5 ba'dal maut. Persiapan amalan setelah kematian. Bab mati jangan dilihat dengan salah tafsir bab mati. Adat kita melihat mati, kesedihan, adat. Tapi dalam bab ibadat, mati adalah amalan yang baik. Mengingat mati, zikrul maut. Bila mengingat mati amalan yang baik, dia bukan menisbah kepada kesedihan. Dia disembah kepada satu penantian nak balik ke kehidupan yang kekal. Di antara tabir yang mesti disingkap. Dia tahu bahawasanya apa saja di dunia ini, gambaran dia di sana nanti. Jadi dia, hidup ni kalau kita boleh sebahkan adalah penantian untuk mati. Hidup menunggu mati. Hidup menunggu mati. Mati jangan dinisbahkan salah. Kalau nisbah nak mati pada sedih, maka kesedihan sepanjang hidup itu. Tapi kalau mati itu adalah satu transaksi kita. Perubahan ke alam yang lebih nyata. Maka kita buat persiapan untuk kita balik ke tempat yang lebih nyata. Rentas negeri. Ya. Rentas daerah, rentas negeri. PKP dulu, PKPP. Dalam kawasan diperketat PKPD. PKPD. Bila boleh buka, kita boleh rentas daerah. Bila rentas negeri, semua orang suka. Kan? Melalui jalan-jalan. Walhal akhirat itu dinisbahkan sebagai negeri. Darul akhirah. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Surah Al-Qasas ayat 77. Kejarlah kamu akan segala ganjaran negeri akhirat. Nah, kita dunia ni Allah dah bagi SOP dah. Apa saja yang diperuntukkan di dunia ini adalah modal untuk kita membawa dia currency yang perlu ditukar kepada apa saja ganjaran akhirat. Jadi pahala. Negeri tu darul akhirah, negeri akhirat. Jelas kat situ menunjukkan bahawa satu situasi yang tidak asing lah bagi kita dengar. Contoh nak balik negeri mana? Balik kampung lah. Rentas negeri.
Jadi patutnya mesti kita ada buat satu persiapan yang jelas. Sebab itu jemaah yang mulia Allah Ta'ala, dalam kita menilai perkara tersebut, yakni perbincangan tentang persiapan kehidupan, mestilah kita mendapat satu kefahaman yang jelas terhadap cara fikir kita terhadap kehidupan ini. Dia tidak boleh dibawa kehidupan dengan perbincangan half-half, separuh-separuh, tak boleh. Separuh-separuh dia tak jadi mestilah. Kalau separuh-separuh, separuh dunia, separuh akhirat, Allah SWT meletakkan bahawasanya manusia ini akan cenderung ke dunia. Bal tu'sirunal hayatad dunia. Kalau cenderung, kalau bagi pilihan nak pilih dunia ke akhirat, dunia. Wallahi dunia. Ini siapa kata? Allah kata. Jadi macam mana tak nak kita buat pilihan begitu sehingga kita memilih dunia lebih berat? Kita jangan adakan pilihan dua itu. Dalam perbincangan kita, diri menyatakan kebesaran Allah. Dalam perbincangan tajuk hakikat kehidupan yang kita sedang bincangkan ni, diri ni adalah Allah jadikan untuk menyatakan kebesaran Allah SWT. Diri menterjemahkan tanda-tanda kebesaran Allah. Baik. Bila sebut tentang jangan adakan pilihan walaupun Allah berikan dua keadaan dunia akhirat. Tapi tidaklah bermaksud ada dua pandangan yang perlu kita melihat di dalam satu-satu masa. Macam sekarang macam tu. Allah berikan kita dua mata, dua biji mata ni, tak bermakna kita ada dua pandangan. Yang tuan menampak kiri kanan sekarang kau macam mana? Tak ada kan? Ustaz, saya kiri saya nampak lain, ni kanan nampak lain. Dah jadi macam gitu pandangnya. Kanan pandang benda lain, kiri pandang benda lain. Tak ada. Bila ada dua mata, tak bermaksud ada dua pandangan. Dua mata adalah untuk meluaskan pandangan. Patut orang yang digabungkan dunia akhirat, hidup dia tak akan jumpa. Dia akan berada dalam keadaan yang luas. Sebab tu kedatangan Islam, kalau tengok sejarah, sebelum kedatangan Islam, ya, keadaan yang hidupnya, kalau dikaji maslihan, bahasa mudahnya, tidak bertamadun sebenarnya. Sebab apa? Dia pandang satu keadaan dunia, dunia yang mana akhirnya menjadikan manusia semua. Dia buat benda-benda pelik. Kalau kita lihat pada agama-agama nenek moyang, walaupun mereka mengiktiraf juga, mereka yakin pada Tuhan. Ada agama, kalau kita lihat nanti dia memang pergi pada persamaan. Sebab tu dia membawa kepada ajaran pluralisme tu. Malam saya buat ambil kelas tentang karya-karya perbandingan agama. Karya-karya perbandingan agama. Pada kurun ketiga, Al-Biruni. Al-Biruni ni anak murid pada Al-Khawarizmi. Dia ulama yang mahir dalam astronomi dan matematik dan perkara-perkara yang berkenaan dengan perbandingan agama. Dia kaji baik agama Hindu. Dalam kitab dia keluarkan Tahqiq Malil Hind. Orang Islam buat. Al-Biruni. Dia kaji baik Hindu lebih detail daripada Hindu. Sehingga menjadi rujukan Hindu. Boleh rujuk kitab. Memang Hinduism, kalau tengok pada perjalanan kepada Yunani kuno punya perwasan, memang mereka sembah Tuhan yang satu. Kita tengok balik. Masalah mereka membentukkan, membendakan. Akhirnya hilang semua. Sebab tu kalau lihat pada diri manusia tu, Allah dah bagi fitrah dah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Semua Allah dah bagi dah fitrah. Roh ni telah bersaksi. Roh. Bukan jasad lah. Roh. Bila mari ke alam dunia, alam bumi, tu tugas masing-masing Allah nak bagi untuk kembalikan diri kepada fitrah. Ni kena faham. Sebut fitrah ni ramai saya perhati dia ada salah peletakan. Terutama golongan awam. Fitrah dengan lumrah. Dua benda beza. Fitrah ni suci, bersih. Surah Ar-Rum ayat 30. Fitrah bersih. Fitrah kita apa? Kepada Allah. Bersih. Aidul Fitri. Bersih. Bersih. Balik kembali kepada fitrah. Fitrah kita apa? Bertuhankan Allah. Itu fitrah Islam. Sejahtera. Lumrah kemanusiaan, adat, perangai,
Cemburu, dengki, itu fitrah. Itu lumrah. Kan? Lepas tu ada orang tulis, cemburu ini adalah fitrah. Betul? Cemburu itu adalah fitrah. Nanti saya nak buat kajian ni. Saya tengah nak buat kajian saya terbaru ni. Dalam paper saya lah. Peranan akidah di dalam berdepani tekanan di dalam kehidupan bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Apa yang kita kaji ni? Soft. Saya dah bawakan perbincangan ni kepada peringkat ilmiah. Sampai ke peringkat PhD lah tengah bawa master ni. Dan tajuk ni bulat-bulat diterima oleh Majlis Senat. Tak tolak. Majlis Senat kata apa? Ketua Jabatan saya beritahu apa? Tajuk ni Ustaz kata. Tak ada lagi orang kaji tentang akidah peranan pada tekanan hidup. Pandangan ada, pandangan. Kalau cerita tentang psikologi, pandangan menurut Islam, pandangan menurut ini. Tapi nak kaji daripada akidah tu sendiri, tak ada. Mungkin ada dululah. Tapi perbincangan akidah je. Tapi nak terjemahkan di dalam kehidupan, kurang. Dan ilmu tu berkembang. Bukan maksud dulu tak ada, tak sempurna. Tidak. Menunjukkan kerana ilmu tu sempurna tu dah, maka kita boleh buat kajian yang berkembang. Sebab sifat ilmu tu mesti berkembang. Jadi termasuklah dengan perbahasan tentang tadi. Lumrah, fitrah, perasaan. Perasaan ni tidak sama dengan hati. Hati dan perasaan. Beza. Hati dan perasaan, lumrah dan fitrah. Ini ada dalam diri menterjemahkan kekuasaan Allah. Bincangan tentang hati. Sebab tu orang tulis hati dan perasaan. Kenapa orang tak sekali kan? Fitrah dan lumrah. Kedudukan pun kena betul. Sebab ini, perbincangan ini mas sekalian, jangan pergi kepada ini, menterjemahkan diri kepada Allah. Perasaan, lumrah kalau salah bawa pada nafsu. Dia takkan terjemah pada Allah. Dia takkan pergi pada Allah. Sebab tu orang nak menuju pada Allah, kalau masih bawa perasaan dan lumrah. Lumrah ni nafsu, perbincangan nafsu amarah, lawamah semua tu. Dia naik kepada pembersihan hati. Dia perkara yang nampak sama tapi tak serupa. Hati bicara soal gembira. Perasaan bicara soal suka. Berbeza. Suka dengan gembira dua benda berbeza. Suka ini nisbah kepada keadaan. Ini nisbah dia kepada kebenaran. Hati ini kebenaran. Hati lah tu kata hati nak cari kebenaran tu. Perasaan bercampur aduk, sebab tak jumpa kebenaran. Bila tak jumpa kebenaran, hati memberontak. Bila hati memberontak, tak bawa balik kepada yang asal. Yakni manusia datang dengan fitrah. Maka dia akan terus duduk dengan lumrah. Apa dia? Tu macam dia cemburu tadi. Cemburu ni perlu ditundukkan. Dia adalah perbahasan kalau cari kepada maksud cemburu dalam Kamus Dewan edisi keempat. Cari. Type cemburu. Apa nisbah dia? Iri, dengki. Hasad, dia tulis. Cemburu itu adalah hasad. Kamus Dewan. Dia ni sebab orang dia salah terjemah. Dia salah terjemah habis semua maksud lain akan hilang. Dia takkan boleh pergi kepada pelaksanaan yang lain. Diri ni takkan terjemahkan tentang kebesaran Allah. Cemburu Kamus Dewan. Iri hati. Nampak? Orang dia kata apa? Bila dia buat cemburu tu, dia bagi tahu apa? Isteri Nabi pun cemburu. Nampak? Walau kita bawa dengan satu kisah. Satu kisah tu pun dia canang setiap hari.
Kalau satu kes itu berlaku sekali, itu pun bukan cemburunya seperti mana kita faham iri hati, bersangka, syakwa sangka, takut-takut suami punya kekasih lain. Nampak? Ada juga tulis kat situ. Ada kamu dewan cakap. Bukan saya cakap. Sebab tu saya kata rujuk kamu dewan. Dia kata mesti kena cemburu nak mencegah kemungkaran. Mana ada cemburu cegah kemungkaran? Mencegah kemungkaran bukan dengan kecemburuan. Dengan hukum hakam lah. Habis suami tak kata oleh tu. Suami ni bukan soal cemburu dah. Dia kena larang. Dia bukan soal cemburu saja. Dia kena larang. Benda yang salah dalam agama larang. Bukan kata kamu tak cemburu ke isteri kamu tu bual-bual dengan lelaki lain. Dia bukan perbincangan cemburu dah. Takkan nak bincang saya rasa dengki ke saya tengok isteri saya dengan orang lain. Takkan setakat itu je. Tak selesai pun. Kalau dengki pun saya pun dia bunuh kawan tu. Tak selesai masalah. Dia adalah bicara buat hukum. Hukum hakam ni tak ada kena mengena dengan nafsu kita dah. Kadang-kadang hari bulan hukum tu menyakitkan nafsu. Hukum akan menyakitkan nafsu. Nafsu tu sebenarnya nak ditundukkan dengan hukum hakam. Larangan. Apa larangan paling besar dalam hidup ni? Larangan menyekutukan Allah. Itu larangan paling besar. Diri menterjemahkan kuasa Allah, yakni takbir, wa rabbaka fakabbir, takbir. Ini tugas yang paling besar dan mesti kita kena komplitkan di dunia ini 100%. Dia tak boleh sikit-sikit. Nisbah kepada takbir ni, nafsu apa? Takbur. Ni takbur. Dia tukar macam itu. Takbir, takbur. Istilah pada diri. Jadi, bila manusia dia gagal memahami kehidupan dengan sudut pandang kebenaran. Sebagai contoh dalam perbahasan diri dia. Yakni kita Allah berikan. Sebab apa ada perkara begini dalam hidup kita? Inilah keistimewaan manusia. Allah taklifkan perkara-perkara yang perlu kita tangani. Dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada manusia. Yang terutamanya akal. Akal itulah kelebihan paling besar yang Allah kurniakan, anugerahkan pada makhluk kejadian. Makhluk kejadian yang bernyawa ni. Kalau makhluk yang bernyawa ni, kalau tengok pada perbahasan tentang kejadian, kita ni masuk unsur apa tau? Sebab tu dia buat satu teori Darwin tu. Beruk tu. Dia kata kita ni ada unsur daripada kalau dalam kumpulan haiwan tau. Kumpulan haiwan. Tapi haiwan yang berakal. Haiwan yang berakal. Sebab apa dia kata haiwan tu? Dari segi komposisi hidup. Ada kehidupan, ada pergerakan, dia kata, yang melata. Bergerak. Dia letakkan hayawan. Itulah manusia ni dalam masanya adalah lupa, nasiah. Dia orangnya lupa. Kita kalau rujukan kita al-insan. Insan. Insan pula tak rujuk pada total, pada manusia. Insan adalah diri yang telah tunduk kepada suruhan Tuhan, Allah. Sebab tu insan. Jadi, kalau kita lihat pada manusia, diri menterjemahkan kebesaran Allah melalui melihat kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah telah bertanggungjawabkan atas diri kita. Dalam perbincangan lepas, kita letakkan pada apa? Sifat. Pada hati ni, macam nak terjemahkan kebesaran Allah ni dalam hidup ni? Dia mesti pada hati ni punya rasa. Ni rasa. Tengok, rasa yang ni, kalau ini semua daripada kebijaksanaan akal. Maksudkan akal yang Allah berikan kelebihan berpandukan nas Al-Quran. Kalau tak berpandukan Al-Quran, kita akan nampak rahsia-rahsia ni. Contoh macam sekalian, rasa. Okay. Rasa ni, ini sebenarnya yang asal. Contoh sayang. Rasa sayang. Rasa sayang betul. Tak mana tak betul nanti. Sebab kita cerita macam mana nak besarkan diri menterjemahkan kuasa Allah. Atau menterjemahkan diri dia takbur. Bila padanya ada
perasa. Ni kata hikmah ni. Faham tak? Ada tak perasa tiruan? Ajinomoto contoh. Dia anggur. Ni anggur. Dah. Anggur dah. Perasa anggur. Anggur tak ada? Tak ada. Anggur tak ada. Perasa ada. Dia ambil perasa hidup ni. Tapi dia punya perasa, selagi tak jumpa rasa, duk perasan dia. Faham tak? Itu kalimah ni atas kajian maslihan. Kita kaji, Allah buka lah. Ilham. Ini khusus untuk kita lah. Huruf Melayu lah. Kita guna perkataan tu. Sebab kita ni kalau nak berdakwah ni, Allah akan bagi pada perkataan yang kita faham. Itu bil hikmah. Rasa sayang tak dibawa kepada kebesaran Allah. Sebab rasa satu benda yang datang dari sifat yang genuine. Tapi bila dia terhijab daripada mengenal Allah, sebab rasa tak boleh datang sendiri. Mana boleh datang sendiri? Rasa manis tuan-tuan. Mana boleh datang sendiri? Tu Ustaz makan gula. Itu bukan rasa manis. Gula tu bukan manis. Sifat dia memang pada formula chemistry-nya. Tapi yang manis tu bukan duduk kat gula tu. Lidah. Sensor kita ni. Siapa? Ada seorang jemaah di Pai Gombak, kampung saya. Haji ni Allah takdirkan uji kena kanser. Biasa kita kena kanser dengar memang satu kanser, tapi Haji kena beberapa kanser kena attack kat dia. Tapi tak ada Allah, kena sel tu mati. Kena sel tu mati. Tapi bukan satu dua kanser lah di situ. Sampai tahap satu rawatan tu dia kena buat kanser limfoma ke apa lah. Kat lidah katanya. Dia kena buat satu rawatan tu, hilang diria masin. Masin tak ada, hilang. Tak buat apa rasa diria masin. Dia kata, Ustaz, apa makna nikmat sedap? Kita pun kata, nikmat sedap tu, bila kita mampu hayati lah makanan, tak. Bila kita dapat balik diria tu, itulah nikmat. Oh, ya tak? Ya tak? Ustaz pernah rasa diria masin hilang? Dia makan tak ada rasa apa, kena bawa cili, kena bawa masam. Yang pedas ada, diri masam adalah masam masin kan. Dia kena bawa masam. Setiap kali makan dia kena berhalimau, bau dia. Kalau tidak, habis flat dia. Makan rasa flat, tak ada rasa apa. Kawan tu ya masak sedap-sedap. Masin tak ada. Mana tak? Beli garam? Aku nak dapatkan masin, pergi beli garam. Bukan beli dah, mandi garam. Bukan mandi apa dah, dia mandi garam tu. Tak masin-masin juga. Dia reseptor dia waktu kena kemo tu terputih. Terputih. Tapi Allah uji, dia kata 2 bulan. Allah bagi balik. Allah bagi balik masin. Oh, dia kata itu nikmat. Nampak? Kita ni tak tahu apa betul nikmat sehingga kita tak dihilangkan tu. Tapi tak perlu kita sampai diuji kehilangan. Baru nak menikmati tu. Jadi sebelum nak ada kehilangan, maka kita hargailah apa nikmat yang ada dengan kefahaman. Macam mana nak hargai sebelum kehilangan? Kena ada kefahaman tu. Bila tak ada kefahaman tu, nak fahamkan kehilangan tu. Tak faham, hilangkan tengok, baru faham. Jadi sebelum diuji kehilangan, ni pun hikmah juga perkataan ni. Ni kajian kehidupan pada diri ni. Bila nak kaji tentang Allah, banyak term-term yang kita boleh kaji dengan lebih dalam. Contoh perkataan kehilangan dengan hilangkan. Kehilangan disebabkan kelalaian. Hilangkan kerana telah kita perhatikan. Kalau kita tak hilangkan perkara yang menjadi kelalaian, maka kita akan diuji kehilangan. Tak nak hilangkan perangai buruk, okey? Maka cara nak hilangkan perangai buruk, diujilah dengan kehilangan. Sebab tu hidup jangan diuji kehilangan. Kalau Allah hilangkan, adatnya Allah boleh gantikan. Allah hilangkan, maka boleh datangkan. Kalau kehilangan, sadaqallahul azim.
Macam mana tahu ianya kehilangan? Kita berada dalam keadaan terpinga-pinga. Istidrak. Tiba-tiba runtuh, tiba-tiba hilang, tiba-tiba. Benda yang tiba-tiba. Tapi kalau hilangkan, mesti ada proses dia. Hilangkan. Kita pergi jamrat. Lontar jamrat. 3 jamrat kita lontar. Itu proses untuk hilangkan. Hilangkan sekara perangai mazmumah. Tapi kalau tak nak hilangkan, maka dia akan kehilangan kawan, kehilangan isteri, kehilangan anak, kehilangan. So, orang tak nak dekat dengan aku lah ya. Rupanya dia tak nak hilangkan, maka dia akan kehilangan. Bila Allah suruh kita hilangkan perangai takbur kita, maka hilangkan takbur. Akhirnya kita takbir besarkan. Maka Allah akan kekalkan. Ataupun kalau hilangkan, Allah gantikan. Tapi kalau kehilangan, habis. Tak ada ganti. Nah, sebab tu dia mana-mana kehilangan dia akan rasa lost. Dia rasa kesunyian, lonely. Baik. Jadi, hati balik pada tadi, hati rasa, bukan rasa-rasa, ini pun hikmah juga. Dia kalau satu tu genuine. Kalau dua tu, dia akan jadi duplicate. Bila dia kopi ni, dia hati-hati kopi. Takut. Biar takut sungguh, jangan takut-takut. Saya takut-takut lah. Mana tak betul tu. Ada benda yang dimumuk-mumukkan pada keadaan, perasaan. Dia dah masuk pada perasa tadi. Rasa-rasanya, abang sayang kot. Dia tak ada rasa-rasa lah. Abang ada rasa-rasa tak? Apa? Ada rasa-rasa nak menambah tak? Tak. Abang rasa-rasa tak kot. Kalau rasa-rasa, orang perempuan, kalau suami cakap rasa-rasa, jangan percayalah. Tapi abang rasa nak nambah ni. Mana kena percaya tu. Baru datang dari hati dia. Abang rasa dah tak nak tambah dah. Ini bagi tip. Faham tak? Rasa dah abang rasa cukup lah kot. Tapi rasa cukup pun tak betul kat tu. Abang rasa dicukupkan. Cukup tak boleh datang sendiri. Kalau siapa letak cukup pada benda, salah. Sebab cukup itu pada Allah. Hasbi Allah. Jadi kalau mana-mana kata cukuplah isteri saya seorang, salah tu. Dan dalam cukup-cukup tu mata tu macam itu kan. Tak, kalau tak mata ini, ada 2 mata. Yang memang ada 2 mata. Mata yang tak nampak. Walaupun nampak isteri kita, tapi pandangan dia tak mana-mana pergi tak. Bergaya-gaya, 360. Kalau itu lagi bahaya. Maka jawab dia apa? Rasa dicukupkan. Allah cukupkan saya dengan isteri yang satu. Jangan salah guna. Kadang orang cakap, tak cukup-cukup. Orang pun melampau-lampau cakap. Dah 1 nak 2, tak cukup-cukup. Itu satu tomahan jahat. Sebab Allah boleh cukupkan dia dengan isteri yang satu. Cukupkan dengan isteri yang 2. Cukupkan dia. Allah yang cukupkan. Sebab tu ada orang, kalau dia nak cukupkan dengan dunia, tak cukup-cukup. Kata tak cukup-cukup tu. Jadi tak genuine. Jadi rasa tadi, dia mesti genuine dengan rasa sayang. Macam mana tak nak ada duplicate? Macam mana tak nak ada 2 tadi, rasa-rasa. Bila rasa-rasa dia benda yang perasa tadi, perasa. Apa dia perasa? Rasa yang tidak bawa kepada takbir. Membawa kepada kenal Allah. Ia ni rasa sayang. Sayang yang diperkenalkan dengan nama Allah. Sepatutnya bukan nama makhluk, bukan nama benda. Rasa sayang yang datang dari Allah yang Maha Pengasih, Penyayang. Dan untuk dapatkan rasa yang asli, dia mesti ada KPI dia. Maka KPI untuk mengekalkan ataupun menjelaskan atau menterjemahkan rasa yang asli, maka di sini kena letakkan hukum hakam. Hukum hakam. Larangan apa? La tusyrik billah. Itu yang pertama hukum. Suruhan yang pertama apa? Yang sebesar-besar suruhan. Membesarkan Allah. Pada jangan menyekutukan. Maka di situ ada mengesakan. Lebih tepatlah mengesakan Allah. Dan 2 larangan dan suruhan ini mesti beriringan. Sebab tu dalam kalimah lam alif lam nafi tu, padanya ada penafian dengan maksud
Satu-satunya yang ada. Satu-satunya. Ilah tu wujud mufrad. Yang semua ni yang satu-satunya boleh pakai ni. Ni je. Ni. Dia katalah orang datang bawa macam-macam benda. Tak ada satu pun, atau lebih tepat. Tak ada satu pun. Kan satu tu panjang la, ada nafi kan. Tak ada satu pun yang benar. Melainkan Allah. Mereka bawa macam-macam benda tu. Kita nafikan kekuasaan. Tak ada satu pun kekuasaan yang ada pada benda yang kau bawa. Sebab apa? Kekuasaan hanya pada Allah. Tu. Tak ada satu pun. Atau satu-satunya mengasakan. Dan padanya juga dipanggil mentakzimkan. Kalau kita mengasakan, menafikan tadi, menafikan la tusyrik, mengesakan tu mat takzim. Sebab tu 5 harakat. Dia ikutkan hukum mat dia 5 harakat. La ilaha illallah. Sekali buat tahlil, buat 5 harakat. Yang balik awal semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa? Nak mengagungkan. Maka bila nak mengagungkan adalah dengan kita seringkali merenungkan segala tanda-tanda kejadian. Tak ada cara lain untuk mengagungkan Allah. Melainkan dengan kita merenung tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi, maka pada diri perlukan perhatian tentang merenung tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar Allah tiupkan, Allah berikan rasa untuk kita membesarkan dia, mentakzimkan. Dengan apa? Dengan cara nanti pada diri akan datang ada rasa pada diri itu rasa kehambaan. Hamba. Yang tunduk kepada sayangnya. Kita menterjemahkan saja rasa itu. Nampak macam mudah, tapi sinilah pertemuannya nanti. Bila rasa ni dia tak mampu hayati dengan fitrah, maka yang akan ambil alih adalah perasaan yang dibawa. Perasa ni apa? Perbuatan benda. Kita sangkakan sayang tapi bukan. Dia nisbah kepada kebenaran. Dia nisbah pada keadaan. Abang ni tengok dulu lalu pegang tangan, sekarang dah tak ada dah. Kenapa? Abang tak sayang ke? Oh, cakap. Selalu dulu pegang, sekarang kenapa tak pegang? Kalau macam tu baik kita kata dulu kita buat kenduri, buat ada sanding kan, contoh kan. Apa sekarang tak ada dah? Sudah. Awak nak abang kahwin lagi kan macam mana ni? Dulu ya kita duduk sebelah kursi ni. Sekarang dah tak ada dah? Dah tak sayang. Bila manusia mula melihat sayang itu dengan perbuatan semata-mata, tanpa melihat esensi dia, roh dia, maka manusia akan hilang makna kehidupan. Hilang. Kalau itulah terjemahan sayang yang kita faham, itu dengan perbuatan semata-mata. Malah perbuatan pula disebab pada kebenaran. Dan banyak terpengaruh dengan, ini dalam ilmu orientalis dalam pengajian Quran. Dia panggil romanticism. Ni nak exam ni, sambil tu buat ulang kaji kan. Ada aliran, dia daripada orientalism, romanticism. Romantik. Dia perubahan kepada romantik. Ini barat ni cerita. Dia romanticism ni, dia akan menggambarkan perbuatan-perbuatan yang bersifat perasaan ni, yang nak diluahkan. Saya dah tahu, oh kat sini dia petik kat sini. Kerana pada itu, sebelum revolusi Perancis, penindasan kepada Britain Barat ni, penindasan sehingga masyarakat berada dalam kejumudan, stres. Sejarah saya tengok. Sebab mereka ni kaji Al-Quran. Sebab tu kita kaji mereka. Dan untuk menghilangkan keadaan stres-stres tu, maka dia berkarya, berseni. Dia luahkan lah. Datanglah istilah-istilah Romeo and Juliet. Mula dia menggambarkan perasaan, belum tentu benar perasaan.
Jadi mula kalau dia menggambarkan satu gambaran yang bersalahan dengan rasa yang sebenar dan dipaparkan, maka orang yang tiada pengisian hati dengan Allah, maka dia akan capture terus. Itulah dia. Dengan wanita. Lebih dahsyat romanticism ni. Dia buat gambaran yang dahsyat tentang Islam. Jahat. Dia kaitkan pemerintah-pemerintah, khalifah-khalifah dulu ni. Dia ada gambaran perasaan tak? Dia panggil apa dia panggil? Hermes ke apa? Hermes ada satu term dia panggil gundik-gundik. Gundik-gundik dia panggil, kalau kita dia panggil gini, apa? Pelayan-pelayan perempuan. Kalau tengok ada gambar wanita minta maaf yang tak berpakaian. Dilukis gambar. Cuba tengok. Banyak lukisan-lukisan dulu. Lelaki berbudaya Timur Tengah, berserban, dikelilingi dengan wanita-wanita tidak berpakaian. Dia buat macam tu. Dia nak menggambarkan buruknya pemerintah ni. Bahasa mudah kaki perempuan. Walau tak wujud. Ada, boleh rujuk. Romanticism, tengok drawing dia pun. Dahsyat. Ada. Ke wujud, ada. Jangan di-print lah. Mata di-print, buat rujukan. Teruk saya tengok sampai saya dengan Dr. Zul kata, sampai tak tersebut perkataan. Cuba dia pun menggambarkan ni. Gambaran ni, gambaran yang salah. Dan apatah lagi dia, kalau dulu setaga lukis pun dia boleh gambar. Ni sekarang ni zaman AI pula. Lagi real, lagi dahsyat dia buat. Hati-hati dengan gambaran yang bersalahan dengan rasa. Sebab tu akhirnya kita orang kata follow your heart. Tapi ada perbincangan kalau ikut hati mati kan. Yalah, ikut hati yang sakit siapa suruh? Ikut hati yang sakit matilah. Ikutlah hati yang sihat, qalbun salim. Ikut hati yang sihat bersandarkan kepada fitrah. Fitrah yang membawa kepada Allah. Bila dah sampai kepada Allah, dia akan membawa kepada penterjemahan amalan-amalan baik. Ini kan diri kita ni, pencarian. Jadi kita kena faham kedudukan ni, baru kita akan nampak bagaimana nak menterjemahkan. Sebab dia berbalik pada rasa kehambaan yang didorong dengan sifat kekuasaan Allah, takdir. Baru kita rasa besarnya sayang. Sayang ni bukan datang sendiri dengan Allah. Bila rasa besarnya sayang ini, barulah kita menghargai kasih sayang itu. Macam mana nak menghargai kalau kita tak kenal? Kita ingat boleh hargai sebab isteri kita. Takkan boleh kan? Betul ramai orang akan kecewa. Ramai kecewa. Tinggal lagi tak zahirkan kekecewaan. Banyaknya yang pendam. Yang lebih dahsyat pendamnya dengan ditutup dengan amalan. Dia tutup tapi sebenarnya dia pendam. Hati-hati yang beramal kerana menutup perasaan. Ada orang beramal. Contoh orang perempuan. Dia pergi masjid. Sebab apa? Tak lalu nak duduk rumah mengadap Pak Haji. Apa nak ngadap lagi tu? Abang Haji pun sama je 2 kali 5. Aku pun nak pergi masjid. Pergi masjid. Sebab apa? Nak lari pada ngadap-ngadap dia. Tak lalu nak ngadap dah. Itu dia. Beletir lah itu tak kena. Hati-hati. Jadi amalan dia bukan amalan dengan rasa nak menghargai kasih sayang. Sebab tu kasih sayang dihargai, dia tidak ada umur. Dia evergreen. Evergreen, everlasting. Kasih sayang nak dihargai ni. Tapi kerana tadi gambaran itu telah disalahkan, disalah ertikan, maka kebanyakannya adalah untuk membesarkan diri. Awak ni saya sekala, bawa lah saya makan gini. Dia nak kasih situ. Kita dah lama tak candle night dinner. Sudah katanya. Makan dah tak bersuap dah sekarang. Tahu tak Nabi SAW sebut juga Nabi. Dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Padahal ada sebut tentang sirah-sirah Nabi itu bukan untuk diamalkan. Hati-hati. Ada istilah mempergunakan sirah untuk membesarkan amarah. Boleh jadi. Boleh. Macam tadi. Nabi pun tak tahan. Dia sebut Nabi pun. Pun Nabi. Maksudnya dia bukan nak besarkan Nabi tu. Sila lagi bulan dia downgrade. Na'udzubillah min zalik. Nabi pun isterinya cemburu. Nampak? Jadi nak bagi tahu apa? Patutnya dia perbincangan lain. Saya kalau buat cemburu, saya kata, isteri Nabi SAW itu ahli syurga. Yang kita ni belum tentu syurga neraka, sila lagi bulan.
Jangan nak disamakan nafsu kita yang berubah jadi hantu. Cemburu yang berubah jadi hantu. Hantu perangai. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tidak begitu. Jangan disamakan dengan cemburu ahli syurga dengan cemburunya 50-50 neraka ni. Dan cemburu dia tu everlasting pula cemburu dia. Saya tanya Aisyah radhiyallahu anha, cemburu umur berapa? Umur dia berapa? Saya cakap 18 tahun. Ada riwayat yang umur kahwin 9-10 tahun. Yang ni dah makan tahun dah cemburu dia. 80 tahun cemburu lagi. Ya Rabbi, kau nak cemburu apa lagi? Kalau 18 tahun, 20 tahun tu ala kulli hal lah. Kita nak didik. Tapi umur dah 81 tahun contoh kan. Tapi cemburu dia ngalah kau orang 18 tahun. Tak betul pun kan? Sebab dia biarkan, dia biar dia. Sebab cemburu ni tak ada umur. Cemburu tak ada umur. Sebab tu jangan terkejut walaupun berumur, tapi sifat kebudak-budakan. Hati-hati siapa yang terperangkap dengan perasaan. Memang dia akan hilang haibat. Untuk contoh minta maaf kata, kalau bisa kata, yelah anak-anak kita dah berusia. Hilang haibat kerana perangai-perangai tu keluar. Anak-anak tengok kita perangai-perangai kebudak-budakan. Mak ni cuma cemburu dia. Ada anak pula nasihatkan. Kau apa tahu dia? Mak ni makan garam tau, makan garam. Tak habis-habis makan garam ni. Betul. Ini kesimpulan dia. Sebab dah hilang rasa. Kalau dah hilang rasa tak dapat dia nak tolong. Melainkan Allah anugerahkan kembali rasa. Jadi apa kita boleh buat? Ya Allah anugerahkan rasa ni kepada isteri ku balik. Ya Allah. Betul. Hati-hati dengan Allah cabut rasa. Bila cabut rasa tu, habis. Itulah tadi. Dia terbawa-bawa dengan hidup yang tak boleh nak sense. Tak boleh nak. Bila tak boleh nak sense, tak boleh rasa. Dia tak boleh nak differentiate. Dia tak boleh nak bezakan. Sebab tu, diri menterjemahkan kuasa Allah ni membawa kepada perbincangan untuk memperhalusi juzuk-juzuk pada diri. Agar kita benar-benar dijadikan oleh Allah untuk membesarkan dia. Memang purpose Allah jadikan kita adalah untuk illa liya'budu. Dengan apa? Dengan mempergunakan dunia ini. Gunakan dunia ini untuk alat menterjemahkan kebesaran Allah. Bukan suruh buang, kau hancurkan dunia, tidak. Tapi padanya Allah nisbahkan sifat-sifatnya, terutama kejadian manusianya paling tinggi. Allah jadikan sebab baik kejadian. Jadi insyaAllah, kita sambung lagi pembincangannya pada siang akan datang. Dalam kita masih membincangkan diri, menterjemahkan kuasa Allah, memperhalus cita rasa tadi tu. Dan mana nak pastikan tadi dengan hukum makam, maka rasa ni akan sentiasa dijaga oleh Allah. Allah yang jaga rasa ni. Kita tak terjaga. Jangan sampai tiba-tiba dia hilang. Kehilangan rasa tu. Sebab apa? Kita tak hilangkan perkara-perkara yang boleh merosakkan rasa tadi. Dari perkara yang boleh merosakkan rasa itu. Wallahualam, itu saja. Mohon ampun maaf dari saya kekurangan. Saya kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.